أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT taufik dan inayah kepada Allah kita dapat bertemu lagi pada kuliah bulanan kita, mudah-mudahan kita ini berkati oleh Allah SWT. Mana sambungan ya? Maka makna mengambil lapang itu ialah bertempat di tempat kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka makna mengambil lapang itu ialah bertempat di tempat kosong. Mengambil lapang itu ialah bertempat di tempat kosong. Itu kita dah belajar setengah daripada ketentuan ataupun khususiat, ciri-ciri khas bagi jauhar itu mengambil lapang, mengambil ruang. Apa maksud mengambil lapang? Ialah bertempat di tempat kosong. Ambil ni bukan makna dia tolong ambil. Sebelumnya dia tak mengambil lapang, kemudian dia ambil, bukan begitu. Maknanya bertempat di tempat kosong. Sebab tak nama jauhar kalau dia tak mengambil lapang. Bila sebut jauhar, dia mesti mengambil lapang. Sebab tu kalau kita kata, bila sebut mengambil lapang, maknanya bila sebut jauhar tu tak ambil lapang lagi. Bila kita kata jauhar tu mengambil lapang, maknanya sebelum dia mengambil lapang, maknanya dia tak berlapang. Sedangkan tak nama jauhar kalau dia tak ambil lapang. Dia mesti ambil lapang. Kalau baby sebelum keluar pun, dalam perut pun dia ambil ruang, dia ambil lapang. Dia ambil ruang. Dia keluar pun ambil ruang udara. Dalam perut tu barangkali ruang air dan sebagainya. Kemudian dia keluar ambil lapang juga. Jadi bila kita kata jauhar mengambil lapang, makna bukan jauhar. Maksud mengambil lapang ni bertempat ataupun memenuhi lapang. Bukan mengambil. Tapi bukan salah terjemah begitu, bahasa Arab dia begitu. Akhzul faragh, mengambil lapang. Tapi bahasa kita terjemah mengambil, sebab bahasa kita ni tak apa nak cukup. Tapi Arab dia faham dah. Akhzul faragh, al-mawhum nama dia. Mengambil bertempat di tempat kosong. Kalau tu di belah petani lagi dahsyat terjemah dia. Sepak angin. Sepak angin tu. Yang sepak angin tu, kalau kita berjalan ni, kita rempuh angin. Kita rempuh angin. Tadi ni sebelum saya duduk, angin penuh udara. Saya duduk, angin pergi lah. Lepas tu patah balik, duduk sekeliling saya. Bila saya bangkit, tangkuk balik. Tu angin. Itu maknanya kosong, ruang. Bahasa kita dulu dia kata lapang. Mengambil lapang makna mengambil ruang. Itu maksud mengambil lapang, bertempat di tempat kosong. Maka kosong itu tidak ada sekali-kali. Sebab tu dia panggil, bila sebut jauhar mesti ambil lapang. Mesti mengambil ruang. Kalau kita sebut mengambil itu orang bercakap mudah. Bila sebut jauhar mesti berlapang. Senang begitu. Mesti berlapang, bukan mengambil. Kalau sebut jauhar mengambil, makna sebelum tu bukan jauhar nama dia. Sebab kita sebut dah itu, dia setengah daripadanya sifat nafsiah. Dia panggil mengambil lapang ni panggil sifat nafsiah. Sifat nafsiah nanti dia akan sebut. Malah tatahaqqaqu zat bidunia. Kalau bila sebut jauhar, sifat nafsiah dia
ialah mengambil lapang. Makna kalau tak mengambil lapang bukan nama jauhar. Macam kita sifat nafsiah kita, maknanya tak terjadi di kita ni, tak nama makhluk kalau tidak ada sifat-sifat tu. Pertama baharu. Kan? Sifat nafsiah kita mesti baharu. Mungkin mengambil lapang. Itu dia panggil sifat nafsiah tu, nanti akan sebut. Tapi bahasa Arab ni dia begitu. Macam kalau kita sebut jamak muzakkar salim. Tu kalau orang yang halusi ibarat dia panggil halusi. Perkataan bahasa Arab ni dia ada tafsir. Macam kita kata jamak muzakkar salim, ma jumi'a bil wawi wan nun. Suatu yang dijamak muzakkar salim ni, suatu yang dihimpun padanya, yang terdapat padanya waw dan nun. Bila kata jamak muzakkar salim, mesti ada waw dan nun dah. Jadi bila jumi'a, jamak muzakkar salim ni ma jumi'a, maknanya kalau kata kita kata apa, zaidun jadi zaiduduna. Dah kata jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tu ialah jamak yang menerima waw dan nun. Kalau sebut jamak muzakkar salim tu mesti ada waw dan nun dah. Kemudian menerima waw dan nun. Dalam kitab-kitab yang tahqiq, dia kata ma tahaqqaqa jam'iyatuhu. Tahakkuk. Jadi jamaknya tadi terjadinya jamak itu dengan waw dan nun dalam kitab-kitab Arab, tapi dia tak sebut. Sebab apa dia kata begitu? Kita yang kena belajar. Ni dia panggil, masa saya belajar di Pondok Gok Payang, Tok Jiman Gok Payang, mengaji nahu, matan jumiah tu nahu pada nahu tuan kitab Baqarah. Nahu tuan kitab Baqarah tu nahu dia lain. Nahu secara dalam. Masa saya duduk di pondok tu, ada seorang belajar nahu sorok matan jumiah. Dia memang baru belajar lah, tengok saya duduk. Bila saya duduk di majlis tu, dia kata ni nahu pada tapi memang sedap nahu dia. Kali tu jamak muzakkar, jamak muannas salim. Apa dia? Jamak yang menerima alif dan ta. Bila sebut jamak muannas salim, mesti ada alif dan ta. Takkan dia terima alif dan ta. Daur. Tahsil hasil. Sampai tahu tu dia faham. Tapi rupanya ada dalam kitab, kan nak tengok dalam kitab Syekh Khalid. Kitab Syekh Khalid ni, kitab nahu, dalam Syekh Khalid tu rupanya ada di situ. Ada dalam tu kitab Syekh Khalid. Lepas tu Tuk pada guru saya cerita, Tuk pada dia cukup suka baca kitab Syekh Khalid, nama dia Syekh Khalid, Syarah Ajumiyah. Tapi dalam, hak di dalam tu. Kalau Tuk pada ni kalau dia baca Syekh Khalid, bukan Syekh Khalid dah. Syekh Khalid tu payah dah. Masuk macam-macam ilmu dalam tu. Nama kitab Syekh Khalid. Dia kata ma tahaqqaqa jam'iyatuhu. Tahaqqaqa jam'iyatuhu. Macam fi'il madhi. Fi'il madhi, kita i'rab fi'il madhi. Jaa Zaidun. Jaa fi'lun madhin. Mabni al-fathah. Kita kata apa? Jaa Zaidun. I'rabuhu jaa fi'lun madhin mabni al-fathah. Wa Zaidun pun. Kalau tu pandai dia kata apa? Jangan sebut i'rabuhu jaa Zaidun. I'rabuhu fi'lun madhin. Fi'il madhi bukan ada i'rab. Fi'il madhi mabni. Kenapa kamu ada i'rab? Kamu ada i'rab apa? Ada ceritanya masa dia belajar di Mekah. Tu pada ni dia nak alim sehari kena 4 biji ya. Nak alim dia sehari 4 biji, dia tak ada banyak biji kitab. Kalau lebih pada 4 biji kitab ni, mana bohong dia tak? Bohong. Sebab apa? Mereka dulu mengaji tu kepi tu terus. Kita nanti dulu kat Faisal, okey, skor Faisal sudah. Mereka bila mengaji kitab tu mesti habis. Kalau 10 biji, tak boleh habis, tak boleh faham. Otak kamu tak boleh terima. Kita di 20 biji boleh mengaji. Sebab apa? Tutup, buka tutup. Buka tutup. Dia kata lain pada 4 biji. Apa tak ada halil? Ada seorang tu mengaji kitab, orang Kelantan, guru saya cerita. Mengaji kitab tinggi ni. Bila nak semayang di Masjid Haram tu, boom, letak setambun. Dia 4 biji kitab ya. Dia kata, aku tengok kamu ni mengaji banyak. Alim. Dia kata, aku ni bukan tak apa nak pandai i'rab fi'il madhi ni, boleh sikit-sikit, tapi udah mau mengaji Ashmuni. Dia kata, cuba i'rab banyak. Dia i'rab punya panjang, i'rab kata-kata. Dia kata apa, fi'il madhi mu jangan duk i'rab lah mabni. Duk i'rab apa panjang-panjang, dia kata fi'il madhi tu mabni. Jadi nak sebut i'rab fi'il madhi tu bukan sebut i'rab, dia kena sebut yang lain.
Tu ada dalam kitab Syekh Khalid. Dalam Syekh Khalid itu tatbiquhu 'ala al-lughatil arabiyyah. Dia tak sebut i'rabu. Tatbiq 'ala al-lughatil arabiyyah. Dalam Syekh Khalid. Wa tatbiquhu 'ala al-lughatil arabiyyah jaa, dia tak tahu wa i'rabuhu. Kita dan kita wa i'rabu jaa. Dia jaa tu fi'il kan mabni. Anta sebut mabni kemudian i'rab. Dia bukan mu'rab, mabni. Cara orang dulu faham. Orang dulu dia faham bukan nama saja, hadis pun dia faham macam tu, tafsir pun dia faham macam tu. Dia faham dalam suruh. Kita faham ikut atas-atas. Kita faham ikut atas. Mereka ni faham sampai dalam. Lepas tu kita nak lawan puak ni, tak boleh. Puak ni faham semua. Baik. Macam ni juga. Ambil lapang. Mengambil lapang maknanya bertempat atau memenuhi ruang di tempat kosong. Pengajian macam ni walaupun kita nampak mudah, tapi sebenarnya dia dah membantu akidah kita. Setiap yang lain daripada Allah mengambil ruang, mengambil kosong. Kalau Dajjal dia datang pun dia tunjuk hebat macam-macam dia boleh bagi kepada kita. Dia ambil ruang saja, kita boleh tolak awal-awal kita. Senang, walaupun mudah. Walaupun kita nampak apa faedah kita belajar ni, jauhar ataupun jirin mengambil kosong. Bila sebut jirin, jauhar ataupun arak, dia bukan tidak ada kena-mengena dengan Allah. Ini dipanggil sifat-sifat bahu. Manakala ada yang mengambil ruang, maka dia bukan Tuhan. Nah, kan? Dajjal datang bersama mana? Dajjal dia datang lagu mana hebat pun, kita kata apa? Kamu ambil lapang. Selesai. Tu yang dia ikut ayah pen sebab dia tak belajar. Kalau ayah pen kita, ayah pen mu ambil lapang. Confirm ayah pen tak faham ambil lapang tu. Dia sendiri pun tak faham. Mengambil lapang tu apa dia? Dia tanya. Dia mengaji tauhid penuh. Bila kita tengok ayah pen ambil lapang, kita tolak selalu dah. Lepas tu orang dulu, dia tolak awal. Ni hantu Harun. Ada orang ikut. Ada orang percaya hantu Harun. Hantu tu Tuhan tu lah. Daripada Tuhan Harun ni saya tukar hantu. G25 saya sebut gelong 25. Pok G25, pok gelong. Sebut bonda. Bonda apa sebut? Nenek sebut gitu. Dia bukan bonda je dah. Nenek. Tu G, pok gelong 25. Ini macam-macam dunia nak kemat. Dengan jalan turut di tempat kosong, mengambil kosong ruang, maka kosong itu tidak ada sekali-kali. Kosong ni bukan ada. Kosong kita nampak je kosong. Lepas tu Arab panggil al-fara' al-mawhum. Fara' al-mawhum. Kita sangka saja kosong. Ni kita nampak je kosong, bukan kosong. Ni penuh dengan angin. Ni penuh ruang. Ni angin ni. Lepas tu kita basah berangin sebab apa? Tangan kita merempuh udara, angin. Tu kita basah. Kalau kita naik motor lagi kita pasang. Kalau naik kereta pula lu bahaya buka cermin. Kurang. Kereta kita duk langgar angin. Angin pula masuk dalam kita bro. Kalau kita naik motor tu, kalau kita naik lama, bila kita berhenti pasal apa nak? Ni pasal gatai tengok. Gidi. Pasal dia semut tengok. Sebab apa? Kita duk rempuh. Tu yang kata tu Uzi apa sepak angin tu. Kita duk redup. Nanti dia akan sebut redup. Kita duk redup angin. Rempuh angin. Mana ada kosong. Lepas tu lapang dia ada dua, al-fara' al-mawhum, al-fara' al-muhaqqaq. Lapang yang sebenar. Dan satu yang keduanya lafang al-mawhum. Ruang yang kita sangka saja. Ruang kosong, sebenarnya bukan kosong macam ni sini. Yang kedua dia ada al-fara' al-muhaqqaq. Lapang yang sebenar, memang tidak ada udara macam mana di atas sana. Macam mana di atas sana dia tidak ada udara. Ataupun kita buat contoh, kita tak satu yang rapat di dalam ni kosong, tidak ada ruang yang boleh masuk, kemudian kita angkat sok sekali kita angkat di dalam tu betul-betul lapang yang kosong. Lapang yang sebenar, dia panggil ruang yang sebenar. Dia panggil al-fara' al-muhaqqaq atau vacuum, dia panggil bahasa ni. Dia tidak ada udara di dalam tu, tapi dengan sekali kita angkat. Kalau di atas tu memang dia tidak ada udara. Kita perlu pakai oksigen. Dia tak ada udara. Di atas tu dia panggil lapang al-muhaqqaq, lapang yang sebenar. Jadi apa pun dia duduk di udara ke dia duduk di bumi ke, dia setiap yang mengambil ruang, sama ada ruang tu ruang yang sebenar ataupun ruang yang tak sebenar, makhluk. Selesai. Selesai selalu dah. Tak ada siapa nak boleh mengaku Tuhan depan kita.
Kalau hari ni. Cuma lah nanti zaman akhir fitnah kita tak tahu iman ni Tuhan yang ni. Kalau sekarang ni saya jamin lah. Siapa memang ikut Tuhan sambil terbang dalam ni kita hambat keluar begitu ya. Sebab apa? Hang ambil lapang. Tu. Tapi benar ni tak cakap sahabat iman ni hak Allah. Maka kosong itu tidak ada sekali-kali, hanya bertempat jauhar itu dengan jalan temeruh dan redoh. Asal dah temeruh, redoh tu maksud apa? Bahasa kita ping redah. Sini ping redah tak? Redah. Redah masuk macam masuk benang berubah lari. Tu redah tapi. Masuk hutan redah masuk ya. Temeruh dan redoh. Redah ni macam kita naik motor. So kita tempuh udara. Tu redah. Maka ada kalanya temeruh itu temeruh angin. Kita redah angin. Dan ada kalanya temeruh air. Kita redah air. Dan ada kalanya temeruh bumi, tanah, selut dan sebagainya. Tak boleh lari lah. Pergilah ke mana pun demikianlah. Demikianlah ikutlah. Besi ke aluminium hak kita cairkan, mah hak kita cairkan, buat masuk besi, buat masuk pen dalam dia, maka dia redah lah mas tadi. Lalu mas tadi beku, berbentuklah pen tadi. Tu. Ada kalanya dia mengambil ruang angin, ada kalanya mengambil ruang air, ada kalanya mengambil ruang bumi ataupun ruang tanah. Lepas tu saya dah buat contoh dah dulu. Ada sekali ada benda tadi dia redah ni 3 sekali. Air sekali dengan angin dan tanah atau dipanggil bumi. Kalau kita kata ni sungai. Ni sungai, ni udara, ni tanah sungai. Kita pacak kayu, pacak buluk sampai masuk ke dalam sungai, sampai kita masuk ke dalam tanah sungai. Kemudian kita biar sikit buluh tadi ni di atas sungai. Buluh tadi redah tiga. Pertama, dia redah udara dan air dan tanah. Kalau dibekukan tiga-tiga ini, udara tadi dibekukan, air dibekukan dan tanah dibekukan, lalu kita cabut buluh tadi, kita nampak sebesar buluh itulah, sepanjang buluh itulah. Tempat. Itu nak beritahu kata buluh tadi mengambil tempat, mengambil ruang udara, mengambil ruang air sungai, mengambil ruang bumi sungai yang di bawah. Tapi kena tanam betul-betul sampai masuk dalam. Bila masuk dalam, 3 ruang dia ambil. Itu. Pergi ke mana pun. Nanti akan datang kita belajar lagi. Ambil ruang ni kadang-kadang qor bizat, tetap. Kadang-kadangnya tidak tetap. Tetap ni macam bangunan ni. Tetap dia duduk. Kalau dibina 50 tahun dia tak ubah-ubah. Yang diubahnya udara. Bangunan tetap duduk di situ. Tempat udara nak masuk tak boleh masuk sama sekali. Dia sebenarnya sejarah. Sebelum kita bina bangunan ni, angin penuh, lalu kita bina. 100 tahun start daripada kita letak tu, 100 tahun lah angin tak boleh masuk dari tempat ni. Ni macam ni bangunan ni. Kalau dah lama dah, udara tak boleh masuk kali 50 tahun udara tak masuk dah. Nak masuk pula nanti pula bila kita runtuhkan dia. Angin selalu masuk. Itu. Ni macam saya duduk macam ni. Saya ni. Saya duduk macam ni. Saya tolak habis, sepak habis angin. Angin semua lari, duduk di tepi ni. Kalau dibekukan angin ini dan saya dikeluarkan, macam tu lah bentuk saya. Itu maksudnya ambil lapang. Bukan ambil lapang pergi duduk padang bola. Duduk padang bola seorang-seorang. Saya tak mengambil lapang. Bukan ambil lapang dalam kubur pun ambil lapang. Kalau tak ambil lapang, dia tak boleh masuk dalam kubur tadi. Kita sebut mengambil, tapi cakap pinjam bukan mengambil sebenarnya. Berlapang atau memenuhi ruang. Maka kosong itu tidak ada sekali-kali, hanya bertempat jauhar itu dengan jalan temeruh dan redah. Maka ada kalanya temeruh angin, dan ada kalanya temeruh air, dan ada kalanya temeruh bumi. Habis. Demikianlah seterusnya.
seluk dan sebagainya, besi ke, aluminium dan sebagainya. Ini nak tahu ciri-ciri jauhar. Bila sebut jauhar, dia tidak kena mengenal dengan Allah SWT. Sebab tu ilmu maqulatul asyarah, dia bukan ilmu yang berkaitan tentang Tuhan. Cuma bila kita belajar dah, kita tahakuklah ilmu kita tentang ketuhanan. Dan setengah daripada ketentuan jauhar itu, setengah daripada ketentuan khususiat, dia panggil bahasa Arab. Setengah daripada ketentuan ciri-ciri jauhar itu tidak bermasuk-masuk sama sendiri dengan tidak bertambah tempat. Dia tidak bermasuk-masuk sama sendiri. Tak bermasuk-masuk ni, dia tak dapat tidak bila jauhar bertemu jauhar. Di antara salah satu dua tadi kena mengalah. Kena mengalah. Macam ni. Dia tidak boleh masuk macam ni. Dia duduk, dia kena duduk di atas ni. Dia tak boleh kita letak peluk masuk jom. Seluk. Masuk pelang. Jadi sebiji. Tadi dua, biasa tekan, pom, dua jadi satu. Tak boleh. Dia sama ada macam mana? Kalau hak ni dah duduk sini, dia kena hak ni kena mengalah. Kalau tidak pun kita tekan juga, pam, hak ni pecah. Sama ada atas pecah atau bawah pecah. Dia tidak boleh bermasuk-masuk sama sendiri. Tu maknanya. Kalau kita paku, bukan kata paku masuk dalam kayu. Paku tak masuk dalam kayu, kayu tak masuk dalam paku. Cuma paku masuk di celah. Dia tolak kayu. Dia bukan buang pun. Betul tak? Dia hanya dia tolak, bagi sendat masuk. Kayu pun terpaksa kena beri tempat. Beri ruang. Nampak tu kalau silap paku, dia merekah. Sebab apa? Dan memang dia jadi sendat. Sebab tu dia tak masuk. Kalau bermasuk ni macam ni. Kita ambil paku, senang. Tak payah martunah. Kita letak, seluk masuk. Dan bila kita tengok di dalam pun, bukan makna kita nampak paku, dah. Dia masuk. Tu dia panggil tidak bermasuk-masuk sama sendiri. Dia panggil dengan jalan nupus ataupun dengan jalan mulaqat. La tatadakhal. Itu setengah daripada ciri-ciri jauhar. Annaha la tatadakhal ala jihati nupus wal mulaqat min ghairi ziyaratin fil hajmi. La tatadakhal ala jihati nupus. Dia tidak boleh masuk dengan jalan mesra. Yang masuk mesra ni sifat. Mana sifat? Air tadi mula sejuk, kemudian kita panas kurang. Panas masuk dalam air, masuk. Adakah bertambah? Tak bertambah, kurang pun tak. Dan panas tu boleh masuk. Dia boleh masuk dalam air. Dia boleh masuk. Sebab apa? Sebab panas tu amat. Air tu jauhar. Yang tak boleh, jauhar sama jauhar tak boleh. Jauhar sama jauhar tak boleh masuk. Sifat boleh masuk. Macam air teh, air kopi, warna hitam. Hitam boleh masuk serah, nupus. Nupus ni serah, larut, mesra masuk sekian juru. Itu dia panggil nupus. Dia masuk selalu. Begitu. Macam mana panas masuk dan hitam masuk di air kopi dan manis masuk di air kopi. Kalau kita buang manis, buang hitam tadi, air kopi tak kurang tak tambah. Panas. Air teh kalau panas, bila dia sejuk, adakah dia kurang? Air teh tu kurang tak? Tak kurang. Banyak tu juga bila panas tu hilang. Sebab apa? Sifat dia lain daripada jauhar. Kalau air nak masuk boleh juga. Sama ada di antara dua air tadilah yang kena mengalah. Bila kita tuang, maka yang selalunya air hak dalam, hak terima ni dia akan melimpah keluar dengan sebab hak di atas masuk. Kemudian air yang masuk pula ni. Air tu masuk tu pula, bukan dia masuk serak. Begitu. Air kalau kita kata secawan ni masuk di dalam satu timba, air tu tetap dengan diri dia. Dia tetap dengan diri dia. Dia bukan serak, dia masuk juga. Kita nampak saja sekali begitu nampak. Dia sekali, sebenarnya tidak. Dia tak sekali. Masing-masing membawa diri sendiri. Begitu. Air. Macam air ombak. Begitu juga. Sebab tu dia jadi berombak. Kalau air ombak, kalau dia boleh masuk sama sini, dia tak akan jadi ombak. Bila air bertembung, pam, dia akan naik. Kalau dia masuk dengan nupus, air sama air datang, ser, dia masuk begitu. Dia kena sebut ser begitu, faham? Ser, dia masuk. Jadi tak jumpa. Kalau air datang,
Serah. Dia masuk dah. Dia jadi ombak. Sebab dia empuk. Sebab jauhar sama jahar bertembung. Dan bila air tadi masuk, bukan makna air tadi ni dia telah jadi air hak tambah tidak. Air ni tetap dia masuk dengan diri dia. Air ni tetap dengan diri dia. Cuma kita nampak je sekali. Orang putih baru dapat. Bukan saya dengar dalam 7 tahun lepas. Dalam TV dia ada sebut. Dia kata rupanya air laut ni masing-masing air tadi dengan diri dia sendiri. Mereka baru dapat. Kita pergi pondok lama lah. Perasan pada masa tu. Sebab tu air ombak jadi begitu. Jom. Masing-masing dengan diri dia. Dia bukan masuk diri macam tu. Orang putih kata rupa-rupanya air ni dia tak bermasuk sama sendiri. Masing-masing dengan diri dia sendiri. Dia tak boleh masuk. Cuma kita nampak macam sama. Kalau kita kacau air tadi, kita nampak macam dia masuk selanda. Air tadi tetapnya airnya masuk dalam tu. Kita tak terima bahasa terkini, tak erti. Benda tu bagus ada. Dr. Ridwan kita dia buat tu, ada petunjuk kat saya. Bagus. Kalau mana-mana yang ni, dalam bidang ni, tolong buat bagi kat saya. Kita gabung. Kami Hak Pondok, Hak Muda ni, buat satu bahasa, insya-Allah habis kita keluar. Kita keluarkan satu buku. Saya setuju kalau siapa-siapa yang ada dalam yang boleh buat olah bahasa, beri tunjuk kat saya. Tunjuk. Tu gabung. Kita mengaji ilmu fizik dan sebagainya. Beritahu saya. Kalau boleh kita himpun. Kita buat bahasa terkini. Kita sebut juga bahasa lama dan dengan bahasa terkini. Kita buat satu buku. Buat kajian. Ada tak di tuan kita ada buat baru ni. Saya tengok okey tu, bagus. Baik tu. Baik. Tidak bermasuk-masuk sama sendiri. Sama ada bermasuk-masuk dengan jalan nupus mesra masuk, atau dengan jalan mulaqat bertemu. Mulaqat ni pom. Lepas tu bila insiden, pom dia pecah. Dia pecah salah satu dia tak boleh masuk. Kalau jahar sama jahar masuk, syok. Tak ada jadi insiden. Dorang macam mana semua. Bah dengan terak selam. Bah pun pergi sana. Terak pun pergi kono. Syok. Syok. Masuk dalam top. Keluar ke. Tiga tu. Ni tak boleh. Pempar dah pam. Sebab tak boleh bertemu dengan jalan mulaqat bertembung ataupun nupus. Mesra masuk dia tak boleh. Dan setengah daripada ketentuan jauhar itu tidak bermasuk-masuk sama sendiri. Dengan tidak bertambah tempat. Kalau bertambah tempat tak ada masalah. Kalau hak ni masuk duduk kat sini, bertambah tempat. Dah, tempat hak tu lah tempat yang sama. Dia tak boleh. Sebab tu kalau air sama air masuk, terpaksa lah air kena tumpah. Dengan tidak bertambah, terpaksa air kena tumpah. Sebab tu bila jauhar sama jauhar, bila dia temu terpaksalah terpaksalah dia kena beri ruang. Dia terpaksa kena beri ruang. Macam mana air dengan batu. Kalau lah batu tadi boleh masuk dah air dengan jalan nupus, dengan jalan laut misal serum, batu jatuh, air tak akan bertumpah. Kalau air penuh macam ni, air tak akan tumpah. Batu masuk, semua masuk, celup, masuk begitu. Tapi dah, bila satu ketul air batu masuk, maka air bertambah. Kalau kita tak air penuh ni, kalau kita tak kategori, air sebesar kategori itulah akan tumpah keluar. Sebanyak itulah dia akan keluar jatuh jatuh. Tapi kita tak pelan-pelan, dia akan jatuh sebanyak tu. Sebab tu burung gagak dia mengaji makulat. Burung gagak dia mengaji makulat. Dia dah harga, dia tengok air di gelas tu, banyak ni. Dia mengaji makulat. Aku ingat lagi, dia kata. Dia pun ambil batu, telung tahu. Baling ketung. Air naik tu bukan kata air tu bertambah dah. Banyak tu je kau. Tapi oleh kerana batu ambil tempat. Pergi kamu air. Air pun beri satu ruang. Jatuh satu lagi. Air beri satu ruang. Naik. Dia boleh minum. Tu faedah mengaji makulat. Dia boleh minum. Tidak bermasuk-masuk sama sendiri. Jauhar sama jauhar tak boleh berjumpa sama sendiri. Saya sebut dah itu. Jauhar dia lebih umum
Jauhar dengan jirim sama. Kan? Cuma ulama makul, ulama mantik, ulama makulat dia suka guna jauhar. Kalau ulama tauhid dia suka guna jirim. Kan? Mereka lebih suka guna kalimah jirim. Kalau ulama makul macam ulama makulat, ulama mantik dia suka guna dengan jauhar. Tapi jauhar dengan jirim mutaradifan. Cuma jauhar dengan jisim tu lain-lain. Jauhar dia lebih umum daripada jisim. Kerana jisim ni dia tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Hak boleh bagi, boleh kerat. Boleh bagi bukan nanti banyak, boleh dipotong saja, boleh dikerat, boleh dipotong, boleh ditakir, boleh dibelah. Dia dipanggil dengan jisim. Jauhar ni asalkan benda yang boleh bawa diri sendiri. Sama ada dia tadi tidak boleh bahagi atau boleh dibahagi. Kalau hak boleh dibahagi, dia panggil jirim. Ni macam ni dia panggil jirim lah. Jirim, jauhar, dia hak tu lah. Dan dia panggil jisim sebab apa? Boleh dikerat, dia boleh dipotong. Ada atom-atom dia. Dia satu dia panggil jauhar ataupun jirim yang jauhar pardin. Dia panggil jauhar pardin. Jauhar yang paling halus, tak boleh belah bahagi dah. Yang tak boleh dipotong dah. Dia panggil jauhar ghairu murakkab. Yang tak bersisun. Dia hanya satu atom. Dia bukan, bila bergabung dua atom, nama dia jisim. Sekurang jisim ni ma tarakkaba min jauharaini pardain. Setiap yang bersusun dua atom, maka dua atom bergabung, jisim lah. Sebab apa panggil jisim? Sebab atom ni boleh dipisah balik. Tapi kalau satu atom nak bergabung dengan apa? Itu dia panggil jauhar pardin. Ataupun dia panggil jirim pardin. Jirim farid yang tunggal. Itu. Sebab tu jisim, jauhar lebih umum. Setiap jisim mesti jauhar. Tapi setiap jauhar tak semesti jisim. Dia panggil jauhar pardin. Itulah panggil satu atom tu, dia tak panggil jisim. Sebab jisim ni ma tarakaba min jauharaini pardain, suatu yang bersusun daripada sekurang-kurang dua atom. Dua atom kita pun tak nampak dua atom. Kuman tu pun ada atom lagi. Kuman tu pun ada beribu atom yang ada di kuman tadi sehingga dia boleh berjalan. Merayap di dalam tubuh kita. Lepas tu jauhar ni dia ada jauhar murakkab min ajza', dia ada jauhar ghairu murakkab min ajza'. Dia panggil jauhar pardin. Itu. Tapi ada puak falsafah, mereka mengatakan tidak ada. Dan bila sebut jauhar mesti bersisun. Ini golongan falsafah. Setiap yang maujud tak dapat, tidak mesti menerima kismah, menerima bahagi, menerima kerat, potong. Walaupun kita tak boleh bahagi secara PN. Mana? Walaupun kita nak potong tak boleh dah. Tapi sebenarnya mesti dia boleh dikat lagi. Kalau kita kata debu tepung, kita letak di angin yang paling halus sekali tu. Bagi ulama mutakalimin, yang halus sekali tu kalau kita pasang kipas hembus lagi pun dia terbang pergi, dia tak boleh bahagilah. Itu dia panggil jauhar pardin. Tapi Pak Palesibah kata setiap yang ada diri, dia ada hayula dan surah. Selagi kita nampak rupa dia, dia tetap menerima bahagi. Walaupun kita lenyap, tak boleh nak bahagi dah pun, tetap dia boleh terima bahagi. Itu dia sifat Palesibah. Dia kata dengan sebab dia terlalu kecil, kita tak boleh nak potong, kita tak boleh nak bahagikan dia. Tapi puak ni pelik. Puak falsafah ni puak sains lah. Mereka mengatakan pula atom ni asal bagi setiap sesuatu. Sebab mereka kata bila satu benda yang ada, dia ada dalam makulat juga. Dia panggil hayula dan surah. Hayula ni dia mesti ada bahan dia. Kalau tepung tu dia panggil hayula. Daripada itu dia jadi roti canai. Itu dia panggil surah. Roti canai tu surah. Daripada tepung itu jadinya cicak kodok, jadinya cicak udang. Cicak udang tu dia panggil surah. Bila ada benda tadi, bila kita letak kanta, kita nampak dia, maka surah lah. Dia ada surah dan dia ada hayula, dia ada bahan dia. Itu dia panggil istilah nama dia hayula.
Lepas tu sifat tidak ada benda yang tidak boleh bahagi. Mesti boleh. Walaupun kita nak bahagi tak boleh. Tapi sebenarnya dia boleh bahagi. Sebab bila dia ada hayula dan surah, dia ada bahannya. Tak kira lah bahan besi ke, tanah ke apa sebagainya, kulit ke, daging. Dan dia ada bentuk. Maka dia menerima bahagi. Itu disebut pula sifat. Baik. Adapun yang kita lihat dan ketahui, ada juga bermasuk-masuk, iaitu bermasuk-masuk tu angin dan umpamanya angin. Iaitu umpamanya angin tu tiap-tiap benda yang ruah, tidak kemah. Ruah ni tidak kemah tu dia nak tafsir bagi ruah. Apa makna ruah? Tak kemah. Ruah ni maknanya dia tak kejap. Dia tak macam besi. Besi tu tidak ada ruah. Ruah ni dia lembut. Jangan kalau kita macam tepung gandum, tepung air, kita bawa masuk peluk, kita boleh bawa masuk dia. Tu dia panggil ruah. Seperti mana paku masuk ke dalam kayu, itu dia panggil ruah. Tapi paku nak masuk dalam besi tak boleh, dia tak panggil ruah. Baik, kita nampak masuk. Kalau kita kata apa? Jauhar sama jauhar tak boleh masuk sama sendiri. Habis tu paku jauhar tak? Jauhar. Kan paku masuk dalam kayu. Pam masuk dalam kayu. Tu masuk tak? Dia kata ada juga bermasuk-masuk, iaitu angin dan umpama angin. Iaitu mana? Tiap-tiap benda yang ruah. Ruah ni yang tidak kemah, tak kejap, tak jitu. Maka pada zohir kita sahaja, kita nampak tu pada zohir saja masuk. Sebenarnya tak, dia hanya mencelah. Dia hanya mencelah. Kayu tu terpaksa bagi ruang. Kalau batu tadi ni kita paku batu, batu tadi terpaksa bagi ruang kepada paku, kepada paku. Sebab tu kadang-kadang silap-silap batu tadi merekah. Sebab apa? Oleh kerana paku telah menolak. Dia duk kejap elok dah, dia pergi tolak, dia duk ketak. Kita nampak tu pada zahir kita saja, tidak pada hakikat. Pada hakikat sebenarnya tidak. Dan setengah daripada ketentuan jauhar, ciri-ciri khusus bagi jauhar, bersamaan sekalian jauhar itu pada sifat nafsiyah. Sama sahaja pada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni kena tulis kalau siapa ada yang tak tahu. Mala tatahaqqaqu zat illa biha. Suatu yang tidak tahakkuk, takkan terjadi sesuatu zat melainkan dengan dia. Tak ada dia, tak ada lah zat tadi. Mala tatahaqqaqu zat illa biha. Kalau kita bila sebut makhluk mesti baharu. Kalau tak baru dia mesti Tuhan. Itu. Bila sebut saja makhluk mesti baharu, mesti ambil lapang. Itu dia panggil sifat nafsiyah. Kalau dia kata tak ambil lapang, bukan. Hang bohong. Bohong lah. Mesti bohong. Tu. Bersamaan sekalian jauhar itu pada sifat nafsiyah. Sama pada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah mala tatahaqqaqu zat illa biha, tak tertahakkuk, tak terjadi sesuatu zat melainkan dengan dia. Barulah boleh jadi dengan sebab ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni sifat yang bersangkut paut dengan zat dan diri sesuatu. Yang bersangkut paut ni, bersangkut paut sungguh maknanya dia diri bagi sesuatu tadi. Kalau tak ada dia, tak ada sesuatu tadi. Macam kita kata rumah kalau tak ada tiang, tak ada. Itu. Mana contoh? Seperti mengambil lapang. Dia pergi dalam Arab, dia pergi tamasulul jawahir bis sifatin nafsiyah. Tamasul
tamasulul jawahir fi sifatin nafsiyah, bersamaan jauhar pada sifat nafsiyah. Seperti tahayyus, ambil lapang. Lagi apa lagi? Sama tu pada mengambil lapang.